Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Dan pada ketika ini saya berada di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam dan seolah-olah saya berada di negara Jepun pada ketika ini. Walaupun sebetulnya pada pagi ini Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam pada ketika ini menganjurkan di dalam pameran bahasa dan juga kebudayaan Jepun yang terdapat di negara Jepun. Dan pada hari ini penglibatan daripada mahasiswa dan juga mahasiswi untuk mempamerkan mengenai dengan kebudayaan, hiburan, makanan dan juga sebagai permainan-permainan tradisional daripada negara Jepun dapat dipamerkan sepanjang pameran diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Dan untuk mengetahui lanjut lagi mengenai dengan pameran ini serta pakaian-pakaian yang terdapat di sini, kita saksikan bersama menerusi Rampai Pagi di dalam segmen kita pada pagi ini. Selamat menonton. Seronok juga apabila saya menyaksikan sendiri dan juga merasai dengan pameran kebudayaan serta bahasa Jepun yang terdapat di sini hasil usaha-sama bersama dengan Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam. Dan pada ketika ini di belakang saya adalah musim luruh ataupun juga autumn yang terdapat di negara Jepun dan dapat kita saksikan sendiri seperti bunga sakura dan juga bermacam-macam lagi yang terdapat di sini daripada makanan tradisionalnya, permainan tradisional, pakaian dan juga sebagainya. Dan ini merupakan peluang kepada pengunjung-pengunjung bergambar bersama dengan pakaian-pakaian tradisional di Jepun untuk sebagai kenangan bersama. Seterusnya, bagaimana kalau kita saksikan lagi antara pameran-pameran yang terdapat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Baiklah, sambil saya menjenguk mengenai dengan pameran kebudayaan serta bahasa Jepun yang terdapat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, saya sempat juga menjenguk mengenai dengan kaligrafi yang terdapat di sini hasil seorang mahasiswa UBD pada ketika ini, salah seorang orang tempatan di negara kita Brunei Darussalam bersama dengan Hanafi bin Puting yang begitu rancak menerima daripada orang ramai untuk menulis nama masing-masing. Jadi kita bersama dengan Hanafi. Assalamualaikum Hanafi. Waalaikumsalam. Jadi Hanafi, sejak bila Hanafi mula berkecimpung dan juga minat untuk mendalami di dalam kebudayaan serta bahasa Jepun ini? Sebenarnya kalau dari Damet Plus itu, tapi kalau yang formal learning dari tahun 2004. Daripada tahun 2004. Bahasanya and then menulis and everything. Jadinya yang kenapa awang yang meminat sampai pernah menuntut di negara materi terbaik Jepun ini? Jadinya apa yang membuatkan untuk sampai ke orang ke tahap sebegini rupa? Pasalnya dorang ni culture dorang macam very interesting bang. Yes. Macam-macam lah dorang punya culture tu yang lain dari negara Brunei lah. So memberi skill akan belajarkan mengetahui atau. Jadi adakah susahkah ataupun senang untuk mempelajari di dalam bahasa dan juga penulisan Jepun ini? Ikut sorang-sorang lah tu. Tapi bagiku lah it's not that hard actually. Ya senang saja. The key is determination. Kalau ada determination atau kuat, so macam senanglah dipelajari. Jadi kalau penggunaan untuk memahirkan dalam bahasa ini memerlukan yang selalu praktikal dan juga selalu menggunakan. Jadi macam mana cara Hanafi sendiri untuk kata orang maju dan juga mancap dalam bahasa Jepun ini? Itu benar pula mesti dipraktiskan, dipraktikkan penggunaan bahasa tu. Kalau bagi saya lah, saya gunakan bahasa tu dengan rakan-rakan yang belajar juga bahasa Jepun ini. Di samping itu saya sendiri ada ramailah pelajar kawan-kawan yang dari Jepun. So
kadang chatting sama orang apa dalam bahasa Jepun, yes. Jadi ya kalau apa tugas sebagai Hanafi di sini menulis kaligrafi bentuk tulisan. Jadi dapatkah Hanafi terangkan apakah tugas yang dilakukan, apa jenis-jenis tulisan yang dibuat bagi orang ramai untuk apa meminta menulis nama-nama sedorangannya? Dalam Japanese Language and Culture Week ini, saya ditugaskan menjaga booth kaligrafi untuk orang ramai lah kalau dorang berminat untuk menulis nama dorang dalam bahasa Jepun. So aku menuliskan dalam jenis tulisannya, Pak? Tulisannya ada 3 tuh. Dalam hiragana, katakana dan kanji. Yes. Jadinya kalau apa ketiga kategori tersebut, apa yang tulisan mana satukah yang sering digunakan oleh Hanafi? Yang saya paling sering gunakan barangkali katakana. Katakana. Yes, katakana. Pasal ia andang khas untuk apa ni, untuk penulisan yang bukan bahasa Jepun, kirakan macam tulisan bahasa untuk Inggeris. Pakai katakana tu dituliskan. Iya. Yes. Jadi bolehkah yang di tangan saya ni ada hasil penulisan daripada Hanafi sendiri? Maksud antara satu persatuan ni. Ini nama orangnya, namanya Zainab. So ini bacaannya Ja, ini I, Na, Bu. So kalau disatukan semua Zainab. Okey. Dan di masa akan datang apa perancangan Hanafi sendirilah di masa akan datang untuk meneruskan lagi memahirkan diri dalam bahasa Jepun ini? Mungkin akan bertugas di negara Jepun kah ataupun macam mana? Kalau yang bertugas satu adalah kemahuan. Kalau ada rezeki dan peluang barangkali mau jual lah. But for now barangkali bergaullah dengan orang-orang Jepun yang ada di Brunei. And then yang kawan-kawan yang ada di Jepun sudah sedia ada tu, kadang-kadang dalam 2 tahun sekali dilawat tu ke sana. Yes. Baiklah, terima kasih. Itulah sebahagian daripada pendapat daripada Hanafi sebentar tadi, salah seorang yang begitu mahir di dalam kaligrafi Jepun ini, dan ini dapat disaksikan hasil daripada lakarannya sendiri dan juga tulisan Hanafi, iaitu Zainab, salah seorang nama penerbit kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan mahasiswa dan juga mahasiswi yang lain untuk menunjukkan bakat mereka di dalam pameran budaya dan juga bahasa Jepun di Universiti Brunei Darussalam. Baiklah, sering kita dengar dan juga saksikan antara sebahagiannya orang-orang kita lebih gemar mengumpulkan koleksi sebagai koleksi peribadi. Dan salah seorang lagi bersama dengan bekas mahasiswa di Universiti Darussalam, iaitu Awang Haji Ruzaini bin Madzin, penggemar mengumpul barang-barang koleksi daripada negara Jepun. Lihatlah di belakangnya, dan kita membuat pendekatan bersama dengan Muhammad Haji Ruzaini pada hari ini. Baiklah Haji Ruzaini, sejak bila Haji Ruzaini gemar mengumpul barang-barang koleksi yang dipamerkan di petang ini? Saya mula-mula mengumpul barang-barang koleksi ini sejak tahun 2007, di mana saya diantar oleh bahagian kedutaan pergi ke Jepun untuk menghadiri conference seminar mengenai dengan environment selama 2 minggu. So kami pergi ke tempat-tempat yang menarik yang ada kaitan dengan seminar tersebut. Dari sana saya start mengumpul barang-barang cenderamata di sini, sedikit-sedikit dari satu tempat ke satu tempat, maka sudah akhirnya ia menjadi besar dan banyak begini. Baiklah Ruzaini, sejak bila sejak 2007 kan mengumpul, jadinya barang yang mula-mula sekali yang Ruzaini masih ingat apa yang koleksi daripada negara Jepun ini? Okey, kalau saya tak silap, mula-mula barang yang saya kumpul adalah patung Ningyo, dalam bahasa Melayunya patung Jepun, di mana mereka selalu mempamerkan semasa bulan Hinamatsuri festival. Saya hanya membeli 2 patung Ningyo, selepas itu makin banyak dikumpul keychain, phone strap dan wallet, cermin, nomornya untuk keluarga saja. Tiba-tiba oleh kerana ia ramai, saya makin minat, so saya makin mengumpul barang-barang tersebut makin banyak dan makin banyak. Dan daripada gambar koleksi patung, kunci gantung dan juga sebagainya, hingga kan kia pun ada. Jadinya kalau dikira-kira berapa nilai harganya ni yang dapat dikira daripada tahun 2007 hinggalah ke hari ini?
Kalau dikira-kira, kalau saya tak silap, ada juga melebihi 5,000 ke atas. Oh, RM5,000 Brunei. RM5,000 Brunei ke atas. Jadi kalau dapat dikongsikan, apa barang yang paling berharga yang kata orang dia boleh dijual sampai yang akan merabuti pun dia mau. Jadi apa yang koleksi yang paling berharga bernilai bagi diri Ruzaini? Bagi saya koleksi yang paling mahal yang tak dapat dibeli ataupun dijual adalah patung samurai Date Masamune. Kerana amalnya tu ia buat sebuting-sebuting satu-satu dan durang jahit satu-satu. Ia harganya melebihi 500 Brunei. Satu set dengan pedangnya, dengan ia punya anak panah. Amalnya boleh dibuka, patungnya boleh bergerak, topinya boleh dibuka. Itulah koleksi yang paling mahal yang saya ada. Jadi pengalaman daripada Ruzaini sendirilah. Pernahkah orang macam meminta tu detail lagi tu kadang-kadang macam sanggupkan membeli apa barang ini, pernah macam jadinya macam mana cara daripada Ruzaini sendirilah? Kalau bagi saya mereka bercakap untuk dijual kah? Saya terpaksa bercakap minta maaf bukan untuk dijual kerana barang ini sangat payahkan dijumpa. Kalau ada pun mahal, ada yang sampai menawarkan 2-3 kali ganda untuk membeli barang tersebut, tapi saya terpaksa cakap minta maaf, nak dapat balilah. Dan dapat dijual lah. Jadi kalau barang-barang di sini disimpan di mana nih tepat? Memandangkan ni kali-kali keberapa sudah membuat pameran atau sebagainya rupa, dan juga barang-barang ini kebanyakan disimpan di mana nih? Inilah pameran yang keempat bagi saya. Pasal tahun lepas saya pergi di UK, saya tidak ada mempamerkan apa-apa barang. Ini adalah kali yang keempat. Jadinya kalau di rumah, semua barang-barang ini akan ditaruh di dalam kotak saja, tidak dipamerkan. Bila pameran saja baru tak dikeluarkan. Jadinya setahun sekali saja keluar. Jadi pengalaman daripada Awang Ruzaini pernah pergi ke negara matahari terbit Jepun tersebut, apa yang dapat diambil dalam pendidikan, kebudayaan dan juga sebagainya? Pengalaman daripada Ruzaini. Okey, pengalaman saya semasa saya ada di Jepun, yang paling yang mengejutkan saya adalah tata cara diorang bercakap sama orang luar. Mereka sangat hormat, sangat respectful, sampai balik dari kedai pun diorang masih bercakap terima kasih. The degree of politeness sangat-sangat memuaukan saya. Saya sangat sekejut. Dan juga kalau kita tidak pandai berbahasa Jepun, mereka akan sedia upaya untuk menolong kita untuk melayan kita walaupun bahasa tidak sama. Itulah pengalaman saya yang berharga. Jadi apa yang paling hari sekali, apa saranan daripada Ruzaini sendiri yang mempunyai sebagai seorang pelajar yang cemerlang di UBD dan juga di negara luar, jadinya untuk mempelajari kebudayaan dan juga bahasa Jepun sebagai dorongan kepada remaja-remaja? Okey, bagi saya minat tu mesti ada. Bila sudah minat itu baru timbul apa yang kita suka. Ada orang suka collection, ada orang suka martial arts, ada orang suka anime. Jadinya dengan ada minat itu yang mendorong kita untuk belajar, untuk mengetahui supaya kita lagi lebih faham, lebih mendalam kenapa kita suka benda tersebut. Kalau contoh dia suka anime, dia tak pandai bahasa Jepun. Oleh kerana dia belajar bahasa Jepun, dia lebih faham. Jadi dan minatnya pun makin mendalam. Itulah saranan saya, nasihatnya. Kalau ada sudah minat, suka, usaha lagi belajar supaya dapat memahami, mendalami lagi budaya orang supaya tadi dapat bertukar-tukar fikiran dan bekerjasama walaupun dua negara yang berbeza. Baik Lauda, yang salah satu lagi yang cukup menarik sebagai tetapan kita pada hari ini itu salah satu permainan yang terdapat di dalam budaya Jepun, dan pada hari ini pun juga dipamerkan di sepanjang pameran mengenai bahasa dan juga kebudayaan Jepun mengenai dengan permainan-permainan yang terdapat di sana. Kita bersama dengan Nurul Razimah binti Haji Zulhelmi yang akan menerangkan mengenai dengan permainan-permainan yang terdapat di sini. Baiklah Nurul, mengenai dengan permainan di sini, jadinya sejak bila dapat mengumpulkan di dalam permainan yang seminggu rupanya? Selepas masuk UBD, aku masuk klub BJFA UBD chapter itu Jepun. Jadi di sana aku kenal mainan-mainan Jepun ini. Jadi dapatkah sebutkan satu persatu lah apa jenis-jenis permainan tradisional permainan tradisional bagi negara Jepun ini? Salah satunya adalah kendama. Ini kendama. And then satu lagi itu denwa. Denwa, go. Ohajiki dan lain-lain lagi. Dan ini tadi apa namanya ni?
Kendama. Kendama. Jadi bolehkah Nurul terangkan macam mana cara permainannya sedikit? Okey, kendama ni ia mesti masukkan bola arah cup yang damitan ni. Atau yang besar, kozara. Ni kena panggil chuzara. This is kena panggil tomaken. Masukkan. Dan juga satu lagi yang kata orang yang cantik ni, kemudian dah mengetahui apa tujuannya. Ini macam terdapat daripada buluh daripada buluh. Jadinya macam mana cara permainannya ni? Cara permainan ni ia itu tali dan buat telefon. Jadi salah satu daripada ujung ni orang mendengar, satu lagi bercakap. Satu cara mainan. Jadi kalau permainan-permainan yang terdapat di sini ni macam ada permainan go, seumpama dengan permainan tradisional kita ni permainan pasang Jadinya cara-cara memulakan permainan adakah lebih kurang dengan budaya Brunei kah ataupun macam mana ni? Kebanyakannya permainan Jepun ni lebih kurang dengan budaya Brunei. Seperti go, ia boleh dikaitkan dengan pasang, tapi go ia hanya bermain dengan teritori. Tapi pasang main dengan shape bunga. Jadi ada juga permainan lain seperti take tombo, itu permainan yang ada disiarkan di autumn. Sama juga dengan ada di Brunei. Menurut orang-orang Brunei ada. Jadi macam ada lagi permainan-permainan ni macam gasing kan, seumpama juga dengan dalam budaya Brunei ataupun juga tradisi Brunei. Adakah cara-cara permainan pun hampir-hampir menyamai kah ataupun dia macam mana ni? Hampir-hampir permainan koma gasing hampir-hampir menyamai, tapi bezanya budaya Brunei diorang menggunakan tali dan langgar. Itu sama langgar, tapi Jepun cuma saiz bentuknya ada yang kecil, ada yang besar. Itu dan permainannya juga ada yang hampir sama, ada yang pakai tali jenis tarik. Jadi kan pada masa ini pun kebanyakan daripada negara Jepun pun banyak melahirkan game-game atau permainan-permainan baru yang berunsurkan kepada elektronik dan juga sebagainya. Macam mana dengan pendapat daripada Dayang sendirilah? Permainan tradisional daripada Jepun ini masih lagi diteruskankah ataupun semakin pupus? Sebenarnya permainan tradisi Jepun ini masih lagi diteruskan. Seperti Go, di Brunei ada Brunei Aigo Society. Jadi Go itu masih lagi diteruskan dan dimain di kalangan-kalangan muda. Famous di Brunei ni Jadi kalau sepanjang menuntut di Universiti Brunei Darussalam di Bedian ni, ada membuat klub untuk permainan Go sebagai permainan tradisi Jepun kah untuk untuk kepada pelajar-pelajar untuk mengikutinya? Menurut apa yang saya ketahui dari sekolah-sekolah menengah seperti Katok di Maktab Duli, diorang ada permainan Go di klub-klub. Jadi kalau diorang datang ke BJF UBD, diorang kenal ini Go. Dan sebagai akhirnya, apakah pendapat daripada Dayang sendiri mengenai dengan pameran bahasa dan juga kebudayaan yang diadakan di BDN ini sebagai julung kali pertama diadakan? Apa pendapat Dayang sendiri? Pendapat saya, ia adalah sesuatu yang peluang yang baik bagi penuntut-penuntut sekolah menengah, sekolah rendah untuk mengetahui budaya Jepun ini dan mereka juga mengetahui betapa ada persamaan dan perbezaan di antara permainan Jepun dan permainan Brunei. Diorang boleh mengetahui apa ia punya match, apa season, apa festival dan mereka dialulukan datang ke kemari.